Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar-pelajar. Cikgu harap pelajar-pelajar sihat dan ceria. Nama cikgu Tuan Maziana binti Tuan Zain, Guru Kesusasteraan Melayu dari SMK Sungai Pinang, Tumpat. Bersua kembali dalam Kelantan Ikhlas. Hari ini cikgu akan berbicara tentang teknik menjawab Kesusasteraan Melayu SPM bahagian 1 sambungan. Okey, soalan seterusnya ialah soalan 8. Cerpen. Anak-anak pelajar, cuba kita lihat soalan 8. Cikgu menggunakan soalan SPM 2017. Okey, soalan yang dikemukakan dipetik daripada cerpen 0000 oleh Shahnun Ahmad. Okey, petikan soalan. Aku memulakan permainanku itu dari rambut di kepala dol yang gerbang, gondrong, panjang, pintal memintal, kusuk masai itu. Setiap kali aku gariskan rambut-rambut yang kusuk masai kepunyaan dol itu, aku teringat pada sarang tupai di kampungku, entah beberapa tahun yang lalu. Aku masih kecil waktu itu dan aku bersama-sama kawan-kawan di kampung memang nakal, suka menjolok sarang. Okey, kita lihat soalan. Nyatakan sudut pandangan beserta 3 contoh yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. 4 markah. Seterusnya kita analisa kehendak soalan. Pelajar-pelajar, kehendak soalan nombor 8 adalah berkenaan sudut pandangan. Oleh itu, cikgu nak berkongsi ilmu berkenaan sudut pandangan. Sudut pandangan ialah cara seseorang pengarang mempersembahkan cerita kepada pembaca. Sudut pandangan orang pertama memperlihatkan keterlibatan pengarang secara langsung dalam sesebuah cerita. Menggunakan kata ganti nama diri pertama iaitu aku ataupun saya. Yang kedua adalah sudut pandangan orang ketiga, di mana pengarang berperanan sebagai pencerita. Pengarang akan menggunakan kata ganti nama diri dia, mereka, nama watak sama ada Tuan Robert, perempuan tua, Radin Menteri. Okey, dan cikgu kongsikan teknik menjawab. Sekiranya pelajar menjawab sudut pandangan pertama, pelajar tidak akan mendapat markah dan salah. Yang sepatutnya, pelajar perlu menulis sudut pandangan orang pertama. Dalam contoh, mesti garis kata ganti nama yang digunakan. Barulah betul. Seterusnya, kita lihat cara menulis jawapan. Baiklah pelajar-pelajar, cuba lihat teknik menulis jawapan berkenaan sudut pandangan. Perlu cikgu tekankan di sini, pelajar-pelajar perlu menulis sudut pandangan orang pertama. Sekiranya pelajar menulis sudut pandangan pertama, pelajar akan mendapat 0 markah sebab tertinggal perkataan orang. Jadi, cara menjawab yang betul adalah seperti berikut. Dan dinasihatkan sekali lagi, pelajar-pelajar perlu garis kata ganti nama yang mewakili sudut pandangan tersebut. Sekiranya pelajar tidak garis, 0 markah akan diberikan. Rugi tau. Okey, cara menulis jawapan. Okey, tulis nombor soalan 8. Sudut pandangan beserta contoh. Sudut pandangan orang pertama. Di situ pelajar dah dapat 1 markah. Perkataan orang mesti jangan tinggalkan. Mesti letak sudut pandangan orang pertama. Sekiranya pelajar menulis sudut pandangan pertama, 0 markah. Dan contoh, kita ambil dalam petikan. Yang pertama, aku memulakan permainanku itu. Jadi pelajar perlu garis kata ganti nama diri aku. Sekiranya pelajar tidak garis, tidak ada markah. Sekiranya pelajar garis, akan dapat 1 markah. Contoh yang berikutnya, aku gariskan rambut-rambut yang kusuk masai. 1 markah. Garis perkataan aku lagi. Yang ketiga, contoh yang ketiga, aku teringat pada sarang tupai di kampungku. 1 markah. Jangan lupa garis perkataan aku. Dan yang keempat, contoh yang keempat, aku masih kecil waktu itu.
1 markah. Dan jangan lupa garis perkataan aku. Dan contoh yang kelima, dan aku bersama-sama kawan-kawan di kampung memang nakal, suka menjolok sarang. 1 markah. Aku, kena garis lah kata ganti nama diri, aku. Okey, seterusnya. Seterusnya anak-anak pelajar, cuba kita lihat soalan yang ke-9. Biasanya soalan yang ke-9 dan ke-10 merujuk kepada novel naratif Ogon Shoto. Okey, soalan yang ke-9, SPM 2017, beberapa bulan kemudian sejumlah pandangan darat Ogon Shoto mulai berubah. Tapak-tapak pembangunan melangkah dan menginjak kawasan petani dan nelayan. Kebanyakannya dengan bangunan bantuan kapitalis asing. Di Fukuoka, pelaburan Jepun mencurah-curah masuk kerana pulau itu didiami banyak kacukan Jepun. Beberapa tahun kemudian, jika seseorang memasuki bandar dan kawasan industri di Fukuoka, dia akan berasa seperti berada di Yokohama kerana reka bentuk pelabuhan dan bangunan, jalan dan lorong, taman dan tulisan kanjinya. Malah kebanyakan restorannya menguapkan aroma sup mi Jepun, sushi dan sashimi. Akan terlupalah dia bahawa semuanya itu datang dari tanah Fukuoka di tengah Pasifik. Petikan daripada novel naratif Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Soalan, nyatakan 1 persoalan beserta contoh yang terdapat dalam petikan novel tersebut. 1 persoalan beserta contoh 4 markah. Di sini, bila pelajar menulis 1 persoalan, pelajar dah dapat 2 markah dan markah contoh yang disalin dalam petikan dapat lagi 2 markah, bermakna 4 markah maksimum. Okey, seterusnya kita lihat analisa kehendak soalan. Pelajar-pelajar, kehendak soalan di nombor 9 adalah berkenaan persoalan. Oleh itu, cikgu nak kongsi ilmu berkenaan konsep persoalan. Iaitu, persoalan ialah isu-isu sampingan tetapi penting dan mempunyai kaitan dengan tema. Dalam cerpen, novel, prosa ada 1 tema tetapi banyak persoalan. Okey, seterusnya kita lihat cara menulis jawapan. Cara menulis jawapan, okey, baiklah pelajar-pelajar, cuba lihat teknik menulis jawapan berkenaan persoalan. Perlu cikgu tekankan di sini, pelajar-pelajar perlu menulis persoalan tentang. Masih ada lagi pelajar yang menjawab menggunakan ayat tanya sebab pelajar-pelajar rasa persoalan ni adalah soalan. Contohnya, bagaimana perasaan anda hari ini? Jawapannya begini, menggambarkan bahawa pelajar belum faham dengan konsep persoalan. Okey, ini adalah cara untuk menulis jawapan. Soalan yang ke-9, persoalan. Pertama, persoalan tentang pembangunan moden. Itu adalah fakta. Pelajar akan mendapat 2 markah. Dan contoh disalin dalam petikan berkenaan pembangunan moden. Contohnya, tapak-tapak pembangunan melangkah dan menginjak kawasan petani dan nelayan. Kebanyakannya dengan bangunan bantuan kapitalis asing. Okey, jika pelajar tulis yang saya baca tadi, pelajar dah dapat 2 markah. Okey, sekiranya pelajar ada contoh lain, boleh je salin 1 lagi, iaitu jika seseorang memasuki bandar dan kawasan industri di Fukuoka, dia akan berasa seperti berada di Yokohama. Pun dapat 2 markah, tapi pemeriksa akan pilih 1 sahaja yang ditulis oleh calon. Di situ pelajar dah dapat markah penuh sebab soalan tadi berkehendakkan 1 persoalan berserta dengan contoh. Jadi bila pelajar tulis 1 sahaja pun dah dapat 4 markah. Okey, contoh lain, persoalan yang kedua ialah persoalan tentang perkahwinan campur. Saya rasa yang ni lagi senang pelajar lihat dalam petikan. Okey, contohnya, pulau itu didiami banyak kacukan Jepun. Okey, itu kata kunci kacukan Jepun. Itu pelajar dah dapat 2 markah.
Jadi daripada kacukan Jepun tadi, kita jadikan persoalan, dia akan jadi persoalan tentang perkahwinan campur. Bermakna pelajar dah dapat 2 campur 2 markah lagi. Okey, contoh yang ketiga iaitu persoalan tentang kemajuan ekonomi. Di sini pelajar akan dapat 2 markah untuk fakta. Contohnya, di foto atas pelaburan Jepun mencurah-curah masuk. Okey, di contoh tu pelaburan adalah berkenaan ekonomi. Jadi pelajar boleh jadikan fakta adalah persoalan tentang kemajuan ekonomi. Di situ pelajar dah dapat dah 2 markah. Okey, dan contoh tu dalam petikan. Salin je dalam petikan. Okey, dapat lagi 2 markah. Okey, contoh lain, banyak persoalan ni, cuma dia nak 1 saja. Jadi pelajar digalakkan bagi lebih daripada 1. Okey, yang keempat, persoalan tentang warisan budaya ataupun tradisi. Di situ pelajar dapat 2 markah untuk fakta. Contoh, reka bentuk pelabuhan dan bangunan jalan dan lorong, taman dan tulisan kanjinya. Kebanyakan restorannya menguapkan aroma sup mi Jepun, sushi atau sashimi. Okey, di situ ada 2 contoh. Jadi pelajar perlu tulis 1 sahaja. Tapi kalau tulis untuk 2 pun tak apa. Pemeriksa akan bagi markah juga. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, cuba kita lihat soalan yang ke-10. Juga berkenaan novel, iaitu dari novel naratif Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Okey, soalan yang dikemukakan berdasarkan petikan novel di atas, berikan 2 latar tempat beserta contoh peristiwa. 4 markah. Pelajar perlu garis latar tempat beserta contoh. 2. Okey, cuba kita baca soalan. Di geladak mereka ditempatkan di buritan. Apabila bahtera berlayar, fikir nahoda angin yang melanda mereka terus bergerak ke belakang, lalu bersatu dengan udara laut lepas. Nahoda, lelaki di dulang-dulang melaung sambil melambai nahoda yang sedang berdiri di buritan. Barangkali itulah yang Tuan Nahoda maksudkan. Dan dia menunding ke arah Pulau Karang. Nahoda bergegas lalu memanjat tangga tali sira menuju dulang-dulang. Setibanya di dulang-dulang, dia lantas meneropong ke perairan Pulau Karang. Okey, seterusnya kita lihat analisa kehendak soalan. Pelajar-pelajar, kehendak soalan nombor 10 adalah berkenaan latar. Okey, sebenarnya terdapat 3 jenis latar, iaitu latar masa, latar tempat dan juga latar masyarakat. Jadi kehendak soalan kita adalah latar tempat. Apa dia latar tempat? Latar tempat ialah tempat atau ruang berlakunya sesuatu peristiwa dalam sesebuah cerita. Okey, seterusnya kita lihat cara menulis jawapan. Bagaimana untuk mendapat markah yang maksimum. Okey, cara menulis jawapan. Baiklah pelajar-pelajar, cuba kita lihat teknik menulis jawapan berkenaan latar tempat. Okey, kehendak soalan latar tempat. Jadi nombor 10, kita tulis nombor 10, latar tempat. Okey, 1. Geladak. Bila pelajar dah tulis geladak, dapat 1 markah. Susah ke? Senang je kan? Okey, contoh, di geladak mereka ditempatkan di buritan. Jadi pelajar perlu menggariskan perkataan geladak. Okey, seterusnya yang kedua, latar tempat yang kedua adalah buritan. Okey, contoh, di geladak mereka ditempatkan di buritan. Okey, situ pelajar akan dapat lagi 1 campur 1 markah. Pelajar, cuba pelajar lihat contoh yang cikgu bagi tu. 1 geladak, 2 buritan. Tapi contoh yang sama. Apa yang berbeza? Garis yang berbeza. Garis di mana? Jika jawapan yang pelajar bagi geladak, garislah di geladak. Jika pelajar buat buritan, okey, pelajar akan garis di buritan. Okey, seterusnya yang ketiga, dulang-dulang. Dulang-dulang tu adalah fakta. 1 campur 1 markah. Contoh, ada 3 contoh di situ berkenaan latar tempat dulang-dulang. Lelaki di dulang-dulang melaung sambil melambai
nahoda. Garis perkataan dulang-dulang. Sekiranya pelajar tulis yang pertama tu, pelajar dah dapat dah markah penuh 1+1. Pelajar berkehendakkan contoh yang lain. Nahoda bergegas lalu memanjat tangga tali sira menuju dulang-dulang. Okey, pelajar garis perkataan dulang-dulang. Dan yang ketiga, di dulang-dulang dia lantas meneropong perairan Pulau Karang. Okey, dan diingatkan sekali lagi, pelajar-pelajar perlu garis latar tempat di bahagian contoh seperti yang tertera di bahagian fakta. Sekiranya pelajar tidak garis, kosong markah akan diberikan. Rugi tu. Okey, seterusnya yang keempat, contoh yang keempat adalah tangga tali sira. Contoh, nahoda bergegas lalu memanjat tali sira. Di situ pelajar dah dapat 1+1 markah. Dan perlu ingat, pelajar perlu menggariskan latar tempat yang ditulis di bahagian fakta. Dan yang seterusnya adalah bahtera. Contoh apabila bahtera berlayar. Okey, gariskan perkataan bahtera. Pelajar akan dapat lagi 1+1 markah. Okey, Seterusnya, cikgu bagi contoh yang lain. Jadi untuk SPM 2017, soalan 1 sampai soalan 10 dah habis. Okey, ini contoh lain. Tengok bagaimana fokus kepada gaya bahasa dalam prosa. Bagaimana kita mahu menjawab. Okey, ni SPM 2018. Okey, contoh petikan yang saya ambil ni adalah dalam SPM 2018. Lensa kamera berputar automatik menyesuaikan diri dengan cuaca, udara dan cahaya pada pukul 13.25. 4 bulan dahulu. Kini bacaan termometernya melebihi bacaan suhu badan untuk seorang. Dia menekankan kali 2 kerana pada hari tersebut, seorang temannya telah datang membantunya berkemas-kemas. Bacaan termometer kembali pada level normal. Dipetik daripada novel naratif Ogon Shoto karya Anwar Ridwan. Soalan, nyatakan 2 gaya bahasa beserta contoh yang terdapat dalam petikan novel tersebut. Ingat pelajar-pelajar, garis kehendak soalan iaitu gaya bahasa beserta contoh. Seterusnya, gaya bahasa dalam prosa. Antaranya ialah kata ganda, yang paling senang kata ganda. Penggunaan bahasa Inggeris ataupun bahasa asing, repetisi kata, repetisi frasa, personifikasi, singkop, bahasa istana, simili, metafora. Okey, mesti pelajar-pelajar tertanya, cikgu, asonansi dengan aliterasi tu boleh guna ke? Tak boleh. Asonansi dengan aliterasi hanya untuk gaya bahasa puisi sahaja. Gaya bahasa puisi sahaja. Tadi saya bagi contoh soalan dalam gaya bahasa dalam prosa. Kata ganda, pelajar-pelajar dah tahu dah kata ganda. Bahasa Inggeris, repetisi kata, repetisi repeat, ulang perkataan. Repetisi frasa, pengulangan frasa. Personifikasi, di mana sifat manusia diberi kepada benda lain. Singkop, singkatan kata. Bahasa istana, bahasa-bahasa istana yang digunakan. Simili, metafora. Okey, seterusnya. Kita tengok cara menulis jawapan. Okey, gaya bahasa. Sebab kehendak soalan tadi adalah gaya bahasa. 1, kata ganda. Paling senang. Carilah kata ganda yang terdapat dalam petikan. Bila pelajar dah tulis kata ganda, pelajar dah dapat 1 markah. Contoh, ambil kata ganda dalam petikan. Untuk lebih senang, ambil berkemas-kemas. Sekiranya pelajar menulis ayat yang ada berkemas-kemas, pelajar kena garis perkataan berkemas-kemas. Jadi untuk lebih selamat, kata ganda bila pelajar tulis, terus kepada contoh kata ganda. Okey, seterusnya bahasa asing. Dalam petikan, ada contoh level. Jadi, bila pelajar tulis 1 je perkataan level, pelajar dah dapat dah 1 markah. Bahasa asing,
1 markah. Level 1 markah. Pelajar dah dapat dah 2 markah. Okey, seterusnya repetisi kata yang terdapat dalam petikan. Kini bacaan termometernya melebihi bacaan suhu badan untuk seseorang. Apa maksud repetisi kata? Ingat balik. Repeat kata, repeat. Ulang perkataan. Cuba pelajar tengok contoh dia. Kini bacaan termometernya melebihi bacaan suhu badan untuk seseorang. Mana kata yang diulang? Iaitu bacaan. Jadi kita garis perkataan bacaan. Sebab perkataan bacaan tu adalah contoh. Fakta dia adalah repetisi kata. Pelajar dah dapat dah di situ 2 markah. Okey, contoh yang ketiga, personifikasi. Apa maksud personifikasi? Personifikasi ialah sifat manusia diberi kepada benda lain. Okey, pelajar-pelajar dikasihi, seterusnya cikgu akan sentuh cara menjawab ciri ataupun bentuk dalam puisi. Di sini cikgu fokus kepada ciri ataupun bentuk dalam puisi yang ditanya dalam SPM 2018. Tiba-tiba dalam tak disangka-sangka, ini pagi angin bertiup ke utara dan hujan pun turun. Sungguh ku percaya engkau lupa sudah, lantaran lama sekali tak jumpa. Dipetik daripada sajak sekeping kartu kecil karya Muhammad Adib Abdul Rahman. Okey, soalan, senaraikan 4 ciri yang terdapat dalam petikan sajak tersebut. Markah bernilai 4 markah. Kita nak 4 ciri. Macam mana ciri yang nak dijawab dalam soalan struktur berbeza dengan ciri yang dijawab dalam soalan esei. Okey, seterusnya. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan ciri ataupun bentuk. Pantun, syair, gurindam, seloka dan juga sajak. Benda yang sama. Di mana fakta dia ada 6 fakta. Yang pertama, jumlah rangkap. Pelajar perlu lihat jumlah rangkap. Yang kedua, jumlah baris rangkap. Yang ketiga, jumlah patah perkataan sebaris. Yang keempat, jumlah suku kata sebaris. Ingat pelajar, ni baru fakta, bukan kepada contoh lagi. Okey, yang kelima, rima akhir. Dan yang keenam, kesimpulan sama ada bebas atau terikat. Okey, seterusnya. Cara menulis jawapan. Okey, inilah saya kata berbeza tadi soalan struktur dengan soalan esei. Jawapan dia lain sikit. Okey, kalau di struktur, bila soalan tanya ciri-ciri, pelajar yang pertama perlu jawab terdiri daripada 1 rangkap. Terus kepada contoh. Tak payah dah tulis fakta. Tapi sekiranya pelajar tulis, tak ada masalah. Tapi pemeriksa akan kurung terdiri daripada 1 rangkap, 1 markah. Tapi jika pelajar menulis terdapat rangkap, 0 markah. Sebab yang ditanya berdasarkan petikan. Okey, yang kedua, terdapat 7 baris serangkap. Dapat lagi 1 markah. Yang ketiga, jumlah perkataan dalam setiap baris tidak sama. Sekiranya pelajar menulis setakat itu sahaja, pelajar dah dapat dah 1 lagi markah tidak sama. Dan setiap baris tu mesti ada. Ataupun pelajar ingin menjawab jumlah perkataan 2 hingga 5 patah perkataan sebaris. Okey, perkataan sebaris perlu ada. Sekiranya tiada perkataan sebaris, 0 markah. Walaupun pelajar dah bilang tu dah betul dah patah perkataan. Begitu juga dengan jumlah perkataan dalam setiap baris. Tidak sama. Satu cara. Jumlah perkataan 2 hingga 5 patah perkataan sebaris, mesti ada perkataan sebaris. Yang kelima, rima akhir. Iaitu A, B, C, D, C, E, C. Ataupun pelajar tulis rima akhir tidak sama. 1 lagi markah. Okey, yang keenam, bentuk bebas. Iaitu tidak terikat. Bentuk bebas, 1 lagi markah. Tidak terikat pun boleh ditulis 1 markah. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, sampai di sini dulu untuk slot kita pada kali ini.
terimalah serakat pantun yang dilagukan. Dari Perak langsung ke Kedah, menjerat burung di tepi kali, 3 selot berakhir sudah, jumpa lagi di lain kali. Selesailah sudah teknik menjawab soalan bahagian 1 struktur. Moga ia berguna kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM 2020. Sekian, terima kasih.